Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sidang pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan rahmat Allah kepada kita semua bersama dengan hujan yang lebat turun ini ya, mengiringi kehidupan kita dengan rahmat insya-Allah. Pada sesi kali ini Puan Fairuz ya, kita menyambung sedikit lagi daripada surah An-Naml, dan kali ini fokus kita kepada seterusnya, babak-babak seterusnya, iaitulah ayat 35 sehingga 44. Boleh saya katakan ia adalah babak-babak penutup yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Supaya kita tidak sibuk dalam perkara-perkara yang tidak sepatutnya, maka sibukkanlah diri kita dengan cerita yang dinyatakan di dalam Al-Quran sendiri mengenai Nabi Allah Sulaiman AS dan Ratu Balqis, perempuan yang menjadi permaisuri kerajaan Sabah. Kali ini kita akan memaparkan bagaimana menjadi muslimahnya, bagaimana menjadi Islamnya, bagaimana permaisuri Sabah ini dirakamkan Al-Quran memilih Islam sebagai cara hidup. Selepas beliau ataupun baginda ini membuat pelbagai pertimbangan, consideration, sebelum nak menyatakan keislaman itu ada beberapa perkara yang difikirkannya dahulu, sehinggalah bila telah jelas bukti-bukti depan mata, maka tidak ada lagi boleh menghalang dirinya untuk memilih Islam bersama Nabi Allah Sulaiman AS, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya matahari yang disembah oleh masyarakat dalam empire kerajaan Sabah di Yaman pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini adalah kisah benar tentang sejarah kerajaan Islam Palestin. Sebuah kerajaan agung yang pernah menundukkan banyak kerajaan-kerajaan dunia yang lain di sekitarnya dengan kuasa teknologi yang ada di zaman Nabi Allah Sulaiman AS. Palestin, Jerusalem, Baitul Maqdis ini adalah suatu tapak yang pernah menjadi saksi antara kehebatan akal fikiran dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan saksikan bagaimana Nabi Sulaiman AS yang bijaksana berdepan dengan mad'u yang bijaksana, iaitulah Balqis ataupun perempuan permaisuri Sabah ini. Bagaimana kuasa teknologi yang digunakan, kita akan lihat sebentar lagi. Sesuatu yang saya rasa hari ini pun belum tentu ada. Mampukah Puan Fairuz memindahkan rumah Puan Fairuz? Bila balik ke kampung, kita nak angkat rumah kita tu ke kampung kita. Tidak ada teknologi pada hari ini mampu mengangkat istana ataupun rumah sekalipun. Saya percaya tidak ada teknologi itu buat masa ini. Dan kita akan saksikan sebentar lagi bagaimana teknologi pemindahan istana Ratu Sabah ini berlaku dalam jarak lebih kurang 2,000 km lebih, Puan Fairuz. 2,000 km daripada Yaman sehinggalah ke Palestin dalam sekelip mata. Subhanallah. Dan ini bukan dilakukan oleh tentera jin, tetapi dilakukan oleh seorang hamba Allah yang saleh dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Rupa-rupanya manusia lebih hebat daripada jin sebenarnya. Okey, yang kedua kita akan saksikan daripada cerita ini yang digambarkan di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Sulaiman AS dia memikirkan bukan modul lah, maknanya memikirkan macam mana supaya kedatangan Ratu Sabah ini nanti akan berakhir dengan keislaman beliau tanpa beliau sendiri memaksa Ratu Balqis ini untuk memeluk Islam. Bagaimana modulnya, bagaimana taktiknya, bagaimana kepintaran yang mesti digunakan untuk supaya Ratu ini berfikir dan akhirnya dengan ketajaman akal fikirannya diakur dan tunduk kerana segenap usaha logiknya sudah berakhir dengan tidak ada yang benar kecuali kebenaran agama Allah, dan tidak adalah Sulaiman ini kecuali Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran menggambarkan di dalam surah An-Naml 35 sampai 44. Kita sambung balik daripada yang lepas, di mana Ratu Balqis telah membuat satu keputusan di mana beliau akan berdepan dengan Raja Sulaiman AS, bukan dengan peperangan, dengan kesombongan,
tetapi dengan diplomasi dan memberikan hadiah. Inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Aku akan kirimkan kepada kerajaan Palestin itu hadiah-hadiah yang banyak. Sampai ada orang kaji, Puan Feiruz, ditemui di Yaman, di Ma'rib pada hari ini, dikaitkan dengan khazanah Ratu Balqis ini, antaranya adalah 4.6 tan jongkong emas, ataupun boleh kita katakan emas yang begitu banyak dan dahsyat. Dihadiahkan kepada Nabi Sulaiman dengan harapan, ini pun bijak, Balqis ini pun bijak, dia nak melihat, dia nak menguji, dia pun nak memodulkan Nabi Sulaiman ni. Sebab biasanya raja-raja lain, dia akan terima harta ni. Dia akan terima atas dasar persahabatan, ataupun apa-apa pun yang akan berlaku selepas itu, mereka terima dulu harta itu. Tetapi apa yang di luar jangkaan Balqis, di mana Nabi Sulaiman telah menunjukkan dirinya seorang nabi, bukan hanya seorang raja, di mana seorang nabi dia mempunyai prinsip perjuangan. Dia tidak menerima akhirnya harta yang dibawa 2000 km daripada Yaman ini, di mana Al-Quran merakamkan jawapan Nabi Sulaiman AS bila utusan-utusan Ratu Balqis ini sampai ke istananya dengan harta benda, dengan hadiah yang kita tadi nak bayangkanlah betapa besarnya saiz hadiah yang diberikan oleh puteri ataupun permaisuri Balqis ini. Nabi Sulaiman menjawab jawapan yang menunjukkan siapa dia. Atamiddunani bimalin fama atani Allahi khair. Adakah kamu bawa harta-harta ini untuk memujuk hatiku, untuk mengalahkan prinsipku, supaya agama ini tidak disebarkan termasuk kepada negara kamu? Sesungguhnya apa yang Allah anugerahkan kepadaku jauh lebih hebat daripada apa yang Allah anugerahkan kepada kamu. Dan harta-harta ni terlalu remeh dan terlalu tidak ada nilai padaku, kerana hartaku jauh lebih hebat daripada harta kamu. Antum bihadiyatikum tafrahu. Dan kamu dengan hadiah yang sekerdil ini pada pandanganku berbanding dengan khazanah aku, itu pun kalian nak bangga sampai nak tunjuk-tunjuk padaku hadiah ni. Aku sendiri tak pernah bangga dengan hartaku yang jauh lebih dahsyat daripada harta kamu. Antum bihadiyatikum tafrahun. Maka jawapan tegas daripada Nabi Sulaiman, irji' ilaihim, balik korang semua, balik dengan hadiah-hadiah ni, dan aku tambah dengan hadiah-hadiah aku lagi. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Sampaikan pesanan tegasku kepada permaisuri kamu, bahawasanya kamu akan berdepan dengan tenteraku yang tidak pernah boleh digambarkan dahsyatnya bala tentera ini. Kita sendiri tak pernah tengok bala tentera yang terdiri daripada bukan sekadar manusia, tetapi jin, burung, angin. Subhanallah. Ada yang kita nampak, ada yang kita tak nampak. Artinya ini memang pukulan KO, dan orang yang kenal Nabi Allah Sulaiman AS tidak akan banyak songih dengan apa yang di SMS, apa yang disampaikan secara ringkas ini. Dan Nabi Sulaiman menambah lagi pesanan itu dengan satu kata-kata yang seperti selari dengan kata-kata Balqis sebelum ini, yang kalau tuan-puan masih ingat, apakah hujah Ratu Balqis ketika dia nak menyatakan kita jangan ambil pendekatan berperang? Balqis kan berkata, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Biasanya raja-raja ni, kalau kita berperang, mereka menang ke atas negara kita, kata Balqis, mereka akan merampas itu dan ini menjadikan penduduk kita yang asalnya mulia menjadi hina adillah. Tiba-tiba Nabi Sulaiman mengungkapkan perkataan yang macam selari kebetulannya dengan Ratu Balqis. Padahal mereka tidak ada bungkait pun. Status Balqis itu tidak dibaca pun oleh Nabi Sulaiman. Tidak ada teknologi seperti Facebook ini pun pada waktu itu. Tetapi Allah merakamkan berlaku keselarian, di mana perkataan adillah yang sama diungkapkan oleh Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman berkata, jika kalian meremehkan kedatangan tentera yang tidak mampu ditangani oleh mana-mana empayar dunia ini, lanukhrijannahum minha adillah wa hum saghirun. Penduduk-penduduk kamu akan dikeluarkan dalam keadaan hina, dalam keadaan tertawan, kerana kehinaan kamu, kerana kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka layaklah kamu menjadi hina, bukan kerana
lain, tapi kerana kamu memilih untuk tidak menyembah Tuhan matahari, kamu sembah matahari, layaklah kamu dihina, kan? Seperti itu. Waja'alu okey. Itu jawapan tegas daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka pulanglah utusan-utusan Balqis ini ke Sabah, jauh balik, ulang-alik. Kita boleh bayangkan. Maka Balqis, Permaisuri Balqis, bila mendapat tahu surat dan laporan situasi sebenar daripada utusan-utusan yang beliau hantarkan, maka di sini semakin jelaslah siapa Nabi Sulaiman alaihissalam pada pandangan beliau. Pada waktu inilah Balqis lebih kuat pendirian dan pegangannya untuk surrender, untuk menyerah diri dan menjadi muslimah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kerana ternyata Nabi Sulaiman bukan seperti raja-raja lain. Kalau kita semak sedikit seorang ulama yang bernama Al-Maududi, beliau berkata Balqis ini akhirnya memeluk Islam selepas 5 pertimbangan, Puan Fairuz. 5 pertimbangan, dan mungkin saya boleh sebutkan terus. Dia akan merumuskan semua yang telah kita lalui dalam siri-siri sebelum ini. Pertama, format surat Nabi Sulaiman tidak sama dengan format surat raja-raja lain yang diutuskan kepada permaisuri ini. Kita dah bincang pada minggu lepas, di mana beliau bermula dengan kalimah Allah, bukan bermula dengan nama dia sebagai raja. Yang kedua, dia menolak harta ketika raja-raja lain biasanya menerima harta. Yang ketiga, laporan utusan-utusan yang sampai di istana Nabi Sulaiman itu ternyata, wow, luar biasa di tempat mereka berada itu. Dahsyatnya wallahu alam, tidak disebut di dalam Al-Quran, tetapi laporan ini menyebabkan Ratu Balqis semakin rasional dan semakin mudah untuk mempertimbangkan matahari atau Islam sebagai cara hidup. Yang keempat, kita akan saksikan sebentar lagi, dan yang kelima, di mana Balqis telah membuat keputusan untuk bergerak daripada Yaman menuju ke Palestin, di mana beliau mahu kalau menurut kalau saya baca menurut Maududi, keputusan ini dibuat oleh Balqis untuk dia berbual dengan lebih lagi, pendek kata consultation dengan Nabi Sulaiman, sebelum, maknanya Balqis tidak memilih untuk, kalau beginilah situasinya, gertakan ancaman daripada Nabi Sulaiman, mari kita masuk Islam je lah, dan kita hantar surat bagi tahu kita sudah Muslim. Ataupun Balqis tidak pula mengambil pendirian, kita lawan dengan apa cara sekalipun, kita berperang, sebab ini lawan antara agama, lawan antara dua peradaban. Tidak, Balqis tidak cenderung kepada mana-mana kedua-duanya. Dia pergi, dia ambil pendapat yang pertengahan. Kita jumpa dia dulu, kita selotok dengan dia dulu, kita tengok apa yang akan berlaku selepas daripada itu. Maka keputusan ini tidak bukan menunjukkan kepintaran dia. Dia memang consider all factors sebelum membuat satu keputusan. Maka pergilah Balqis menuju dengan bala tenteranya, dengan dirajanya ke Palestin. Tetapi ini tidak dinyatakan di dalam Al-Quran. Yang dinyatakan di dalam Al-Quran adalah detik-detik Balqis nak sampai ke Palestin, di mana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam telah dikhabarkan oleh utusan Balqis mengenai kedatangan permaisuri ini. Nabi Sulaiman membuat persiapan untuk menyambut kedatangan Empire Sabah yang diketuai oleh permaisuri Sabah ini. Dan Nabi Sulaiman seperti mahu membuat modul, macam mana supaya kedatangannya nanti memberikan impak kepada dia, dan bila beri impak kepada agamanya, mudah-mudahan memberikan impak pada orang-orang di bawahnya. Nabi Sulaiman telah bermesyuarat, dan ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka sampai ke negara kita ni, aku ingin bertanya, adakah kalangan kamu, wahai ahli kabinetku, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adegan mesyuarat Nabi Sulaiman pula. Minggu lepas adegan mesyuarat Ratu Balqis. Siapa kalangan kamu yang boleh mendatangkan arash Balqis itu kemari? Sebab arash ini, bila sebut arash ni, maknanya arash ni tempat yang paling tinggi dalam sesuatu istana. Tempat yang paling pagat ramai jaga. Tempat yang paling simbolik kepada kekuasaan sesebuah empire. Itu namanya arash. Maka Nabi Sulaiman kata, siapa boleh bawa arash Balqis tu kemari? Ada sebab. Dibuat seperti itu, diarahkan seperti itu. Maka berkatalah Ifrit minal jin. Maka berkatalah jin yang diketuai oleh Ifrit.
Ifrit berkata, "Ana atika min qabli an taquma min maqamik." Wahai Nabi Allah, wahai raja kami, kami boleh mendatangkan kepada kamu istana Balqis, Araj Balqis itu sebelum kau bangun daripada tempat duduk kau. Maknanya apa? Bangun daripada tempat duduk ni, setengah ulama mentafsirkan, mesyuarat habis lah. Biasa mesyuarat mungkin 2-3 jam, bermula daripada pagi sampai kepada waktu zuhur, mungkin 3-4 jam. Maknanya dalam tempoh 3-4 jam itu, istana Balqis, Araj Balqis akan sampai ke Palestin. Ini upaya kudrat jin. Dan Ifrit berkata, aku orang yang kuat, ada kekuatan dan aku jujur untuk melakukan perkara ini. Qawiyun amin. Maksud jujur, dalam proses nak pindahkan istana yang mahal itu, aku tak akan mencuri, ambil kesempatan, tak. Aku akan pindahkan betul-betul totally 100% bagaimana asal. Tetapi, apa yang menarik adalah rakaman daripada individu seterusnya yang mencadangkan, yang memberikan tawaran kepada Nabi Sulaiman. Dan ini bagi saya menunjukkan manusia punya equality yang jauh lebih hebat daripada bangsa jin. Telah berkata, Al-Quran merakamkan, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Masya-Allah. Telah berkata, seorang manusia yang berilmu daripada Alkitab, setengah mentafsirkan Taurat, setengah kata Nabi Khidir, setengah kata seorang menteri kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, wallahu alam, saya lupa namanya. Pedulikanlah apa namanya, siapa orangnya, yang penting dia manusia, dia bukan jin. Dan dia ada ilmu dan beriman kepada Allah. Dia berkata, aku akan datangkan kepada kamu, jauh lebih hebat daripada jin boleh datangkan. Aku boleh datangkan kepada kamu sebelum kau kelipkan mata. Maknanya sebelum kamu sempat kelipkan mata, dah ada dah. Artinya, hamba Allah ini sangat saleh. Dengan doanya Allah akan mustajabkan sekelip mata untuk sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan setengah para ulama menyatakan, kalau Ifrit mengatakan kepada Nabi Sulaiman, dengan kekuatan kami boleh datangkan kepada kamu sebelum kamu bangun. Tetapi hamba Allah yang saleh ini pula kata, dengan yang dikatakan Al-Quran, orang yang berilmu boleh mendatangkan jauh lebih pantas daripada jin boleh melakukan. Artinya ilmu akan mengalahkan kuwah. Kuat macam mana sekalipun fizikal, material kita, tetapi akhirnya akan tunduk kepada kekuatan ilmu. Peradaban tanpa ilmu akan punah rosak. Tetapi ilmu akan berkekalan selamanya, dan itulah juga antara yang akan menjadi sesuatu yang akan memberikan kita pahala di lubang kubur nanti. Kerana 3 perkara akan terputus, kecuali apa? Kita ingat balik sedekah jariah, doa dan ilmu yang bermanfaat. Baik. Bila sampai saja istana tu di hadapan mata Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata terus, "Hadza min fadli Rabbi." Kerana benda berlaku secara ajaib. Macam mana boleh ada tiba-tiba kekuatan daripada tentera baginda sendiri, daripada manusia, daripada hamba saleh tadi. Ini datang daripada kelebihan Allah SWT kepada diriku. Liyabluwani aashkuru am akfuru, supaya nikmat ini yang dianugerahkan kepada aku dan tidak kepada nabi-nabi lain, untuk mengujiku beriman ke kufur ke aku. Maka itulah kenyataan Nabi Sulaiman AS. Sikit-sikit dapat nikmat, terus sebut subhanallah. Sikit-sikit dapat nikmat, terus kembalikan nikmat itu kepada Allah. Tak pernah mulutnya terlepas daripada Allah setiap kali mendapat nikmat. Maka sebab itu bila nikmat sentiasa disyukuri, Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Yang terakhir saya nak sebutkan di sini. Nabi Sulaiman telah memberikan arahan supaya Arash yang telah sampai ini diubah sedikit singgasananya ini. Arash Balqis yang telah diselamat mendarat ni, ubah sikit singgasananya, ubah sikit desain dia. Sebelum mereka sampai, ubah sikit. Nukiru laha arsyaha. Kita ubah sikit arashnya itu. Nanzur atahtadi am takuna minal ladina la yahtadun. Supaya kita boleh tengok adakah Balqis ini orang yang boleh mengenal pasti ke tidak berlaku perubahan, dan adakah dia boleh kenal pasti adakah itu masih singgasana dia ataupun dia terpaksa mengatakan itu bukan singgasana dia. Maknanya perubahan singgasana ini dibuat dan diarah oleh Nabi Sulaiman untuk beberapa tujuan. Banyak pandangan para ulama saya kenal pasti. Antaranya yang berkata untuk tujuan Nabi Sulaiman menguji kebijaksanaan Balqis. Adakah dia masih boleh recognize, masih boleh ingat
seni bina istananya sendiri, atau dia lupa, atau dia buat-buat lupa. Dia, kalau dia benar-benar kufur, dia tak akan mengakui kebenaran telah berlaku di hadapan mata dia, istananya diterbangkan dengan begitu mudah. Ya, sebab tu saya ayat ini ayat Makkiyah, Puan Fairuz. Kata Syed Qutb, ayat Makkiyah ini diturunkan sebagai suatu tempelak kepada orang-orang kafir, pemegang-pemegang kekuasaan di Mekah. Kenapa mereka tidak boleh beriman sebagaimana Balqis yang pernah memegang kekuasaan? Kerana apa? Kerana kesombongan, kegilaan kuasa mereka, sehingga mereka keras hati daripada menerima agama Allah sebagai agama yang sebenar. Tetapi Balqis, dia cepat akur dan akui. Dia mengakui dalam ayat seterusnya, Nabi Sulaiman bila tengok Balqis tu macam terkejut, terpinga-pinga. Semacam itu istananya, Nabi Sulaiman telah berkata, ahakadha arsyuk? Adakah ini seperti singgasana kamu? Balqis menjawab, ka'annahu. Lah, macam ya. Dia tak kata ya dan dia tak kata tidak. Tengok jawapan orang yang bijak ni. Namanya Balqis berdepan dengan seorang Nabi yang pun bijak. Lah, macam ya lah. Ka'annahu huwa. Dan disambung ayat Balqis itu, dan kami sudah diberikan ilmu tentang kalian sebelum ini, dan kami sebenarnya sudah muslimin. Utina minal ilmi, utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kami sudah sebenarnya tunduk kepada agama kamu sebelum ini. Cuma kedatangan kami ini untuk mengesahkan lagi pendirian kami. Dan ternyata bila berlaku keajaban itu, Nabi Balqis, astagfirullahalazim. Balqis telah dirakamkan Al-Quran. Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dia telah menyatakan keislamannya. Sebentar setakat itu dulu, walaupun ada satu lagi babak yang tertinggal, iaitu di dalam istana. Kita raihkan dulu pemanggil kita, insyaAllah. Yes, insyaAllah. Dan untuk menantikan pendengar, mesti talian kita 0362051500. Kiranya ada perkongsian maupun kemusykilan berkaitan apa yang kita bicarakan mengisi slot Ibrah kita kali ini. Masih lagi kesinambungan daripada seni kepimpinan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dan hari ini masih lagi dengan melanjutkan kisah kedatangan atau kunjungan Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman di Palestin. Kisah-kisahnya dapat kita ikuti, dan sudah tentunya kita akan bersama dengan pemanggil kita yang pertama pada waktu ini, insya-Allah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Normah dari Bangi. Norma. Ya. Silakan Puan Norma. Boleh kuat sikit ya? Ya. Silakan. Bersama dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Puan Omar. Saya nak tanya Ustaz, macam apa ni the values tu, ciri-ciri dalam Puteri Balqis tu kan? Ya, saya. Dia macam susah nak hadir pada orang sekarang ni. Kenapa Ustaz? Macam kita lihat lagi wonderful things yang happen kan? Orang dah mengkaji lebih dalam lagi tentang kekuasaan Allah semua tu. Ya. Tapi susah sangat nak menerima. Hatta orang Islam sendiri. Apa lagi nak convince orang lain kan? Ya, saya. Tanya the values in her tu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey, insyaAllah. Kita mungkin ambil seorang lagi pemanggil untuk mungkin kemusykilan atau kongsi bersama dengan Ustaz. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Okey, mungkin dapat kita naikkan soalan pada Puan Omar dulu. Silakan Ustaz. Soalan yang baik daripada Puan Omar. Seingat saya Puan Omar ni pemanggil tegar kita dalam segmen Ibrah. Saya percaya umat ini tak akan boleh meneladani tokoh-tokoh yang dinyatakan di dalam Al-Quran selagi mereka tidak membetulkan cara mereka melihat cerita-cerita ini, selagi mereka tidak membetulkan cara mereka melihat bahasa Arab. Sebab itu bagi saya ada dua perkara, Puan Normah ya. Pertama sekali, jangan jadikan Al-Quran, jangan jadikan surah An-Namlu hanya bacaan-bacaan dalam bulan Ramadan. Dan jangan bacaan dalam bulan Ramadan itu pula, itu kalau baca bulan Ramadan. Ini di luar Ramadan tak baca langsung, tak belik langsung. Bacaan itu pula hanya bacaan semata-mata tanpa kesungguhan, keinginan yang kuat untuk mempelajari di sebalik tabir.
bahasa Al-Quran ini. Sebab saya percaya cara Allah bercerita dalam Al-Quran tentang Balqis, tentang Nabi Allah Sulaiman, tentang semut, tentang hudhud, tentang Nabi Sulaiman wafat, yang kita akan sambung pada minggu depan. Bagi jis, bagi hin terus. Saya percaya caranya tidak sama dengan cara Bible bercerita. Caranya tidak sama dengan Taurat bercerita. Kerana Old Testament juga bercerita. New Testament juga bercerita tentang adegan pertemuan Balqis dengan Nabi Allah Sulaiman. Taurat juga bercerita. Tetapi bahasa Arab adalah satu bahasa yang bukan setakat Allah merakamkan secara benar, dituturkan daripada bibir tokoh-tokoh ini, tetapi ia mempunyai impak emosi yang tertentu. Maka mari kita tinggalkan pendekatan membaca Al-Quran hanya terjemahan. Kita kena lebih bersungguh sedikit membelik buku-buku seperti yang saya sebutkan. Seperti membaca sedikit buku-buku yang contohnya Tafhimul Quran, yang dianalisis sendiri oleh Al-Maududi. Beliau memberikan suatu pandangan yang lebih moden tentang ayat-ayat Al-Quran, khususnya mengenai cerita-cerita sejarah ini. Menarik. Kalau kita buka fikiran kita, pergi ke kedai-kedai buku, membelik sedikit apa yang bukan sekadar terjemahan. Okay, terjemah saja tak ada impak emosi, percayalah. Sebab tu bila saya belajar 4 tahun bahasa Arab di UAE, setiap uslub bahasa Arab, macam kita pernah bincang, kata-kata yang keluar daripada permaisuri semut, suatu yang boleh dilihat dari pelbagai sudut. Dan dia sangat menghubung kaitkan kita dengan cerita-cerita itu. Dan yang kedua, tidak lain tidak bukan, kesukaran kita untuk meneladani values yang ada kepada Balqis. Kerana bagi saya, satu perkara sahaja, iaitu masalah orang Melayu, masalah kita orang Islam di Malaysia ini. Di mana Balqis dia ada satu kualiti, iaitu kualiti keilmuan, kualiti pengetahuan yang tinggi. Maka kita hari ini yang terlalu jauh daripada karakter values orang-orang dulu, kerana kita meninggalkan buku. Itu saja jawapan saya, Pak Nomah. Kita meninggalkan pembacaan. Kita meninggalkan culture budaya yang sepatutnya kita, bukan orang Jepun yang melakukannya, bukan orang-orang Barat yang melakukannya. Kenapa kita 4 buku saja kita baca dalam setahun, macam satu kajian tunjukkan, ketika orang-orang Australia boleh baca 64 buah buku setahun. Di mana kita? Ya, di mana universiti kita? Ya. Jadi untuk menjadi Balqis, kita mesti menjadi generasi yang tajam pemikirannya, kuat membaca, tidak hanya mendengar apa yang orang sebut di Facebook, tidak cepat percaya, tidak cepat percaya perbincangan kedai kopi, tapi semuanya mesti berdasarkan maklumat pembacaan. Balqis menunjukkan kita inspirasi ini. Tidak cepat membuat keputusan, tidak cepat dipengaruhi oleh lelaki-lelaki di dalam kabinetnya, dan tidak pula dipengaruhi dengan gertakan daripada lelaki yang bernama Nabi Allah Sulaiman. Dia sendiri bertemu, melihat sendiri, supaya pertimbangan akan lebih waras. Ini cerita tentang perempuan, ya. Jangan terkejut. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Mungkin lagi ada perkongsian atau kemusykilan ni pada Encik Rozain kiranya dari Ceras untuk bersama dengan bagi Ustaz. Silakan. Saya nak bertanya berkenaan dengan kaitan Ifrit. Tanji Ifrit yang dikatakan tadi itu. Yang pertama, adakah Ifrit ni sejenis jin Islam, ataupun mengapa kita bila kita kaitkan dengan anak-anak perangai macam jin Ifrit? Macam mana konteks itu, Ustaz? Ya, Masya Allah. Jelaskan. Ya, baik. Soalan yang baik. Silakan Ustaz. Baik. Cik Rozaimi, Ifrit adalah ketua bangsa jin. Dan saya mahu berterus terang di sini, saya akan fokuskan perbincangan mengenai isu Ifrit, isu jin yang menjadi tentera Nabi Allah Sulaiman ini di minggu depan, ketika kita berbicara jin-jin ni tak perasan Nabi Sulaiman dah wafat. Dan bila Nabi Sulaiman sudah wafat, kita akan menyaksikan Bani Israel ataupun tentera-tentera ini mula melakukan kemungkaran. Kehebatan teknologi peradaban yang berada di Baitul Maqdis telah bertukar sebaliknya. Berlakunya serangan daripada ini hukuman Allah Subhanahu Wa Taala di atas kemungkaran, dan mereka sudah tidak lagi berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang ditinggal oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka termasuk daripada bangsa yang telah engkar ini
antaranya adalah bangsa daripada jin. Ada yang Muslim, ada yang ingkar. Ini dirakamkan dalam surah Al-Jin. Makanya saya mohon Puan Encik Ruzaimi sabar. Saya akan fokus pada minggu depan tentang jatuh bangun kerajaan Nabi Sulaiman AS. Berkait rapat dengan kewafatan Nabi Allah Sulaiman AS yang dirakamkan di dalam Al-Quran. InsyaAllah. Juga termasuk soalan tadilah. Bagaimana sepatutnya anak-anak ini bila bunyi je alam jin, apa sepatutnya ada dalam fikiran diorang? Sebab maafkan saya, hari ini kita dihujani dengan cerita-cerita hantu yang terlalu banyak. Saya percaya ia memberikan kesan kepada anak-anak kita. Kita lihat saja laporan tentang Villa Nabila kan. Sudah cukup menunjukkan manusia dia suka sangat benda-benda macam tu sampai nak pergi ke tempat tu dan tengok apa yang berlaku. Padahal apa yang berita sampai kepada kita seperti sebaliknya. Ya wallahu alam. Apakah cara akidah kita dengan perkara-perkara paranormal ini? Apakah yang sepatutnya kita percaya dan apa yang sepatutnya kita tidak percaya? Kerana mereka adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berada dalam sight ataupun mata pandangan kita. Maka bagi saya apa prinsip yang kita perlu pegang, izinkan saya membawanya ke minggu depan insya-Allah. Ya, saya nantikan insya-Allah penampilan untuk menyambung juga menjawab persoalan ni pada Encik Razan sebentar tadi. Dan saya kira apa yang bakal kita kongsikan maklum balas daripada Encik Talha Aziz yang mengirimkan melalui laman Facebook ini berkenaan dengan benar atau tidak Nabi Sulaiman tiada zuriat, ya. Mungkin ada hikmahnya katanya bila seorang pemimpin yang menguasai manusia dan jin juga haiwan ini tidak dikurniakan zuriat. Mungkin ada yang nak dikongsi oleh Ustaz. Wallahu alam. Pada Cik Talha yang bertanya, izinkan saya sebab ada perbezaan pandangan. Mungkin Cik Talha membaca sumber yang menyatakan Nabi Allah Sulaiman AS tidak dikurniakan zuriat. Bacaan saya pula sebaliknya. Namun mari kita clarify secara tepat dengan memberikan ruang masa sedikit pada saya untuk kita bawa ke minggu depan. Sebab minggu depan saya kira kita akan akhiri segmen seni kepimpinan Nabi Sulaiman AS ini dengan soalan-soalan daripada audiens insya-Allah. Dan kalau tidak keberatan tuan-puan sekalian, saya akhiri sedikit babak yang terakhir yang telah menatijahkan kepada keislamannya Balqis, di mana selepas beliau terkejut, arash beliau yang dikawal selia dengan ketat oleh sekretarinya di Yaman itu diterbangkan dengan UFO diterbangkan dengan teknologi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kali ini Nabi Sulaiman membawa lagi ke checkpoint seterusnya, iaitu masuklah ke istana saya. Jemput masuk. Bila nak masuk saja, Balqis bila nak melangkah masuk saja langkah pertama itu, dia melihat seperti dia sedang berada di atas tasik dan untuk masuk ke situ dia akan meniti kolam air, menyebabkan dia singsing kainnya, ya. Kasyafat ansa qaiha, dia telah mengangkat kainnya sedikit. Nabi Sulaiman terus kata tak perlu. Nabi Sulaiman kata innahu sarhun mumarradun min qawarir. Itu sebenarnya bukan kolam air, itu sebenarnya marmar, lantai kaca yang terlalu transparent sampai tak nampak kacanya itu, seperti air. Berjalanlah, kamu akan selamat, tak rasa air pun, nampak macam ada air. Tapi inilah teknologi yang ada kepada pihak kami, lebih daripada kamu, lebih pada mana-mana kerajaan yang di atas dunia ni. Tapi kami tak pernah sombong pun. Kenapa kalian dengan sedikit yang Allah Ta'ala bagi, ya, Empire Sabak tu, Ma'rib tu kekal, ada yang kekal sampai hari ni, tian-tian diorang di Yaman tu. Tapi kenapa sembah matahari? Kenapa tak sembah Tuhan yang membuat matahari? Dan ingin saya sambung sedikit pandangan para ulama, antara sebab Nabi Sulaiman mengubah arash Balqis, sebab dia tak ubah semua. Dia ubah, dikatakan arash Balqis ini, istana Balqis yang paling penting ini, direka bentuk untuk menyembah matahari. Desainnya itu support kepada ke arah matahari untuk mereka sujud sembah. Maka Nabi Sulaiman mengekalkan binaan singgasana yang telah dipindahkan ini, cuma dia tukar sikit. Kalau dalam bahasa sekarang mudah nak cakap, ada salib dia patahkan je. Seni binaan lain dia kekalkan. Maknanya ada elemen yang menjurus kepada mungkin condong kepada matahari, apa saya tak pastilah macam mana, wallahu alam. Maka diubah supaya boleh tengok pendirian Balqis. Okey Balqis, kalau kamu masuk Islam, adakah kamu sanggup berhadapan dengan apa pun yang akan dikata oleh orang-orang kamu di Sabak?
atau kamu sombong dan kamu tak sanggup. Tapi akhirnya jawapan Balqis adalah jawapan orang yang sudah tidak peduli dengan apa pun akan diperkatakan oleh Sabak. Dan saya akan sambung pada minggu depan apa yang berlaku kepada Sabak. Adakah mereka beriman dengan berimannya ratu mereka? Adakah mereka kembali kufur selepas berimannya mereka seketika? Apa kaitan dengan surah Sabak selain pada surah An-Naml ini, insya-Allah. Dan di akhirnya dengan apa yang berlaku di hadapan mata, Balqis mengakui Islam sebagai agamanya. Wallahu a'lam. Dan kita ada sikit masa lagi untuk bersama dengan pendengar. Kiranya sudah tentunya atas kesempatan yang diberikan oleh yang bagi Ustaz sedikit kesimpulan ni sebelum kita meninggalkan pendengar kita. Ibrah kali ini silakan. Sebagai kesimpulan Puan Feroz dan sidang pendengar sekalian, kita pegang pada satu kata-kata yang sangat berkait dengan perbincangan kita. Ingat ya, sederas mana teknologi, ya, sekuat mana pun fenomena gadget yang berlaku pada hari ini, iPad, iPodnya, komunikasi, teknologi telekomunikasi, para pendakwah mesti belajar daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Optimumkan penggunaan teknologi, jangan jadi pendakwah yang ketinggalan zaman. Kerana Nabi Sulaiman berdakwah kepada Balqis dengan kekuatan teknologi. Kerana orang pandai mesti didakwah dengan kaedah pandai. Orang bijak mesti didakwakan dengan kaedah bijaksana. Jangan pukul rata semua orang. Jangan kita pendakwah nak bawa orang kepada Islam, sedar tak sedar kita memberikan beban kepada orang yang nak dekati agama ini. Kita tak mampu nak bina mozaik kolam air macam Nabi Sulaiman. Kita tak mampu nak terbakar rumah kita ke mana-mana macam yang diperlakukan oleh teknologi Nabi Sulaiman. Tapi kita boleh beriman seperti Nabi Sulaiman. Kita boleh berfikir serius untuk dakwah seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka insya-Allah, ya, jangan kita dicorak, tapi kita yang mencorak teknologi. Teringat saya seminar IKIM FM tu, teknologi dikuasai bukan menguasai diri kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.